Sabah kini diambang krisis. Bukan bencana alam, tetapi krisis imigran haram yang semakin tidak terkawal. Apakah kita hanya menjadi penonton kepada wayang politik murahan? Ataupun sudah tiba masanya kita mempersoalkan siapa dalang sebenar di sebalik serbuan kilat dan janji-janji kosong menjelang pilihan raya? Parti Anak Negeri pecahkan tembelang dalam pendedahan yang berani ini. Jangan kemana-mana, kita akan kupas sehabis mungkin. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Parti Kerjasama Anak Negeri ataupun Anak Negeri akhirnya melancarkan satu cadangan dasar menyeluruh dan berani untuk menyelesaikan masalah imigran haram di Sabah. Isu yang sudah sekian lama membelenggu negeri ini dan sering kali digunakan sebagai bahan mainan politik. Dalam sidang media di Ranau, Presiden Anak Negeri, Datuk Henrinus Amin, menegaskan bahwa pendekatan lama, tangkap, tahan, dan usir adalah satu sandiwara politik yang hanya memanipulasi persepsi rakyat selepas setiap kali musim pilihan raya menjelang. Beliau menyifatkan tindakan kerajaan mengadakan serbuan besar-besaran ke atas imigran haram hanya beberapa hari sebelum pilihan raya sebagai satu gimik politik yang langsung tidak menyelesaikan masalah akar. Tambahnya lagi dengan anggaran hampir 1 juta warga asing yang kini berada di Sabah dan kira-kira 80% daripadanya adalah pendatang tanpa izin ataupun pati, adalah mustahil untuk menangkap, memenjarakan dan juga mengusir kesemuanya secara berkesan. Bahkan menurut beliau, pusat tahanan seperti di Sandakan kini sudah terlalu sesak dan kebanyakan pati yang ditahan akhirnya dilepaskan selepas proses biometrik. Satu realiti yang mendedahkan kepincangan dan juga kelemahan dasar sedia ada. Berapa ramai sebenarnya yang ditahan dan benar-benar diusir keluar? Apa kapasiti sebenar pusat tahanan kita? Ini semua mesti didedahkan kepada umum, tegas Henrinus. Beliau memberi amaran bahwa permainan EDD ini atau yang saya cakap tadi, tangkap, tahan, dan usir, hanyalah satu bentuk penipuan kepada rakyat bagi mencipta persepsi bahwa kerajaan negeri dan persekutuan kononnya sedang bekerja keras, walhal hakikatnya mereka sekadar mengaburi mata pengundi. Lebih menyengat, beliau turut menuding jari kepada kerajaan negeri yang hanya tahu menyalahkan agensi persekutuan seperti polis dan juga immigration, sedangkan kegagalan mereka sendiri dalam menguatkuasakan undang-undang negeri turut menyumbang kepada parahnya isu ini. Menurut Henrinus, undang-undang berkaitan tanah, kerajaan tempatan, perikanan, hutan, taman laut, buruh, dan bekalan elektrik maupun bekalan air seringkali gagal dikuatkuasakan, sekaligus memberi ruang selesa kepada pendatang haram ini. Selain itu, Anak Negeri menekankan bahwa banyak majikan yang dengan sengaja menggaji pati kerana mahu mengekalkan gaji rendah dan menindas hak pekerja tempatan. Beliau membandingkan keadaan Sabah dengan Sarawak yang hanya mengekalkan kestabilan ekonomi tanpa terlalu bergantung kepada tenaga kerja asing. Di Sabah, sebaliknya, kehadiran pati telah menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan, menekan sistem kesihatan, perkhidmatan sosial, dan memburukkan lagi kestabilan politik serta keselamatan negeri. Sebagai jalan keluar, Anak Negeri mencadangkan beberapa penyelesaian konkret yang menyasarkan akar punca isu ini. Antaranya ialah, yang pertama, kerajaan negeri perlu meminda undang-undang negeri yang berkaitan dengan lesen perniagaan, tanah, hutan, perikanan, dan buruh supaya penguatkuasaan terhadap kehadiran pati dapat dilaksanakan secara berkesan. Yang kedua,
Satu pusat sehenti ataupun agensi negeri khas haruslah diwujudkan untuk memberi khidmat nasihat kepada majikan tentang cara mendapatkan dokumen perjalanan dan permit kerja yang sah untuk pekerja asing mereka. Yang ketiga, majikan diberi tempoh peralihan selama 24 bulan bagi mematuhi garis panduan yang akan disediakan oleh agensi ini supaya semua pekerja asing dapat didaftarkan secara sah. Dan yang keempat, pembaharuan lesen perniagaan mestilah disyaratkan dengan deklarasi pekerja sah dan berdokumen. Ini akan memaksa majikan untuk patuh kepada peraturan dan berhubung terus dengan agensi-agensi yang berkaitan. Akhir sekali, Henrinus mencadangkan penubuhan jawatan kuasa penyelarasan antara agensi peringkat negeri. Semua jabatan kerajaan negeri bekerja sama erat dalam penguatkuasaan undang-undang berkaitan. Menurut Henrinus, sebelum kerajaan negeri mahu menyalahkan kerajaan persekutuan, mereka sendiri perlu menunjukkan komitmen penuh dalam menguatkuasakan undang-undang sedia ada. Jika tidak, Sabah akan terus dilihat sebagai hipokrit dan gagal dalam menangani isu ini secara jujur dan berkesan. Beliau menyeru agar rakyat Sabah menyokong cadangan dasar ini dan memberi mandat kepada calon-calon anak negeri agar mereka dapat memperjuangkan dasar-dasar ini di Dewan Undangan Negeri. Parti Kerjasama Anak Negeri ialah parti tempatan yang memperjuangkan nasib rakyat Sabah, khususnya anak jati dalam aspek politik, sosial, dan juga ekonomi. Namun, di sebalik segala cadangan bernas ini, persoalan besar yang membelenggu fikiran ramai ialah, adakah kerajaan benar-benar serius mahu menyelesaikan isu parti ataupun mereka sengaja membiarkannya sebagai sumber politik dan kapital ekonomi jangka panjang? Siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan daripada kehadiran parti ini? Majikan, pemilik tanah haram, ahli politik yang menggunakan isu ini untuk menakut-nakutkan rakyat setiap kali PRN? Siapa tahu. Kenapa sistem dokumentasi dan penguatkuasaan tidak pernah benar-benar berfungsi, walaupun saban tahun isu ini dibangkitkan di Parlimen dan DUN? Dan mengapa pula cadangan yang dibentangkan oleh parti kecil seperti Anak Negeri lebih konkret daripada dasar yang diusulkan oleh parti pemerintah? Adakah suara Anak Negeri ini terlalu kecil untuk didengar ataupun terlalu besar untuk dibiarkan hidup? Isu parti di Sabah ini bukan sahaja soal dokumentasi ataupun pengusiran. Ia adalah soal kedaulatan, ketelusan, dan masa depan Sabah itu sendiri. Kalau sekarang pun kita gagal mengawal sempadan dan ruang kerja, bagaimana pula nasib generasi akan datang? Jadi sahabat-sahabat semua, apakah suara Anak Negeri ini akan tenggelam di telan ombak politik besar yang hanya pandai berpura-pura? Atau inilah detik kebangkitan rakyat Sabah menuntut penyelesaian sebenar dan bukan sekadar wayang kulit? Tinggalkan komen Anda, adakah Sabah bersedia untuk berubah? Atau kita akan terus dibelenggu oleh politik hipokrasi dan janji kosong yang sama? Baiklah kawan-kawan, sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Currents VMY untuk pendedahan seterusnya. Ini bukanlah sekadar berita, ini adalah masa depan kita. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.